Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi membedah prospektus. Dan insya-Allah hari ini prospektus yang kita akan cuba untuk bedah siasat adalah salah satu prospektus yang telah ada dalam list di Sonja Securities, okay, iaitu syarikat Radium Development Berhad. Okay, so itu adalah tajuk kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kaum keluarga, sahabat anda yang sama ada dalam grup uh, di WhatsApp, di Telegram dan sebagainya. Okay, ataupun anda boleh share di wall anda agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat turut serta bersama dalam sesi ini, insya-Allah. Okay. Dan sekiranya boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, please komen dengar. Dan sekiranya boleh nampak screen sharing saya, please komen nampak. Dan seperti biasa juga, untuk saya izinkan saya untuk test dulu saya punya device. Alright, so nampaknya video okey, suara okey. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi bedah prospektus kita pada malam ini. Dan juga jutaan terima kasih kepada anda yang telah kongsikan video ini kepada rakan-rakan, sahabat anda dan juga kenalan anda. Okey, so jutaan terima kasih. Tajuk kita untuk malam ni adalah salah satu prospektus exposure yang ada di dalam uh, laman web Securities Commission, iaitu Radium Development Berhad. Itu tajuk kita untuk hari ini. Okay, dan sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebab jika anda memerlukan nasihat pelaburan, sila dapatkan daripada mereka yang berlesen dan juga bertauliah. Okey. Dan juga sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okey. Uh, dan seperti biasa, okay, so mungkin ada keep on coming orang yang baru bersama kita. Mungkin ada yang tak kenal lagi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dalam bidang civil engineering dari UiTM, dan currently memiliki professional qualification sebagai Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan memiliki dua jenis license iaitu FAMR melalui SIDC dan Unit Trust License daripada FIMM. Currently bekerja sebagai advisor di The Sophisticated Investor ataupun TSI Group, dan juga pada masa yang sama merupakan sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Berhad. Okay, dan alhamdulillah antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai $1 million producer dan sebagai top producer bagi TSI Group untuk sepanjang tahun 2021 bagi kategori MR, dan sebagai top producer untuk dua jenis kategori iaitu PMA dan juga PMAT bagi tahun 21, antaranya pada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Alhamdulillah. Okay, so itu serba sedikit latar belakang saya. Okay, dan tanpa melengahkan masa, kita go straight into our main topic pada hari ini. Okay, so dekat laman LC, okay, anda boleh nampak dekat sini sebenarnya dia dah keluarkan all the prospectus exposure, tajuknya prospectus exposure, untuk anda lihat-lihat, baca-baca, dan juga mungkin untuk standby dan sebagainya. Okay, so prospectus exposure dekat sini bagi nama syarikat, berbagai syarikat yang nak dia didagangkan, so mereka perlu memberikan dia punya prospektus bagi tujuan analisa, kajian, bacaan bakal-bakal pelabur, dan juga mungkin bukan pelabur, juga sebagai bahan rujukan mereka. Okey. Dekat sini selain daripada nama, dia ada juga bagi siapakah principal advisor untuk listing mereka. Kemudian date of exposure, okay, kat sini, dan juga last date of exposure, kemudian nature of transaction, di mana ia bakal didagangkan. Okay, so ada yang main market, ada yang ace market, okay, mungkin juga ada yang lead market, tapi kat sini tak ada lah, saya rasa lead market.
Okay, so basically banyak ACE dan juga main market. Dan ada some prospectus, dia akan ada updated version. So anda boleh lihat pada tarikh exposure dekat sini. Mungkin dia ada bagi yang latest dia punya prospectus, so anda boleh baca lah dekat sini. Okay. So tajuk untuk hari ini kita tengok yang paling atas sekali kat sini, iaitu Iridium Development Berhad. Dia punya principal advisor adalah Malacca Securities. Manakala date of exposure bulan lepas dikeluarkan, iaitu 9 Disember 2021 bagi pasaran IPO on main market. So dia bakal didagangkan di main market. Okay, so ACE market dengan main market ada sedikit perbezaan. So anda dah boleh jangka lah, mungkin dah boleh estimate berapakah harga dia bakal didagangkan nanti, berdasarkan numbers of shares, how much dia punya business dan sebagainya. Okay, so anda boleh klik kat sini, Iridium Development Berhad. Okay, so bila dia keluar macam ni, anda go straight kepada bahagian bawah, download prospectus ni. Kalau tak, anda boleh juga download bahagian yang anda nak saja. Tapi kalau nak baca semua, download prospectus in single file. So dia akan download semua sekali. Okay, so ini adalah report, dia punya prospectus ya. Terbiasa pula no report. So ini adalah prospectus untuk syarikat Iridium, Iridium Development Berhad. Bila tarikh dibakar didagangkan masih belum diketahui. Okay, so far saya rasa belum jumpa lagi. Dan dalam prospektus ni pun dia tak mention, dua benda dia tak mention, tarikh listingnya dan juga berapa harganya. So kita hanya boleh buat analisa berkenaan dengan dia punya financial background, what dia punya purpose of IPO, proceed dia nak gunakan untuk apa. Kemudian juga kita boleh lihat daripada bahagian dia punya market research, independent market research. So itu antara benda idea yang kita boleh dapat sebelum kita tahu bilakah tarikh ia bakal didagangkan dan berapa harga untuk IPO price-nya. Okay, so just boleh standby lah, sebab setahun ni kan banyak listing. So mungkin kita tak ada modal yang huge yang boleh setiap kali IPO kita nak masuk. So mungkin kita dah ada list of favorite kita, watch list IPO kita. So kita dah boleh standby. So bila dia buka je, kita dah boleh apply, whichever IPO lah. Mungkin anda minat certain company, business model yang macam ni anda minat, so anda dah boleh jadikan dia watchlist. So bila dia dah issue sama ada melalui MITI untuk Bumiputera ataupun melalui EIPO, so anda dah boleh. Tak adalah kelang kabut baru nak sediakan modal, time tu barulah nak buat analisa kan. So kita prepare daripada awal. So tahun 2022 ni, what are the list company yang bakal di-listed? So which are our favorites? Contohnya mana favorite anda? Anda dah boleh. So yang mungkin anda tak favor, so dah boleh skip yang itulah. So anda fokuskan kepada mana yang mungkin anda nak apply. Dan juga of course kalau dah apply tu belum tentu dapat lah untuk IPO ni, sebab ramai orang apply. Competition pun sekarang dah quite sengit, quite tough. So it's based on luck also lah. Memang based on rezeki lah. Kalau kita dah buat linsa, kita dah buat kajian, ngam cantik counter ni, ataupun kawan syarikat tu, tapi dah apply tak dapat kan. Itulah benda yang is based on itulah, sebab dia balloting kan. So balloting is based on rezeki lah, dapat kalau tak dapat jangan ni lah. Dan of course juga penting saya highlightkan, bukan semua IPO akan dapat profit on the first day tu, bukan semua. Dan berapa profit first day pun akan varies among the company, because it based on sentiment, it based on how much people trust the value of the company, dan sebagainya. So ada baru ni listing first day jatuh, dia tak meet pun berapa harga IPO price tu, malah rugi. First day dah rugi. Second day pun I think masih rugi lagi kalau daripada price IPO dia. So IPO belum tentu, dia bukan 100% jaminan anda akan buat profit on the first day ataupun for the rest of your life. So dia ada strategi dia, but before that anda kena faham terlebih dahulu perniagaan dia. Okay, syarikat tu buat apa sebagainya. Sebab kita nak elakkan unsur-unsur gharar. Benda ni yang membezakan antara pelaburan saham dengan pelaburan-pelaburan yang haram, yang tak syariah yang lain. Sebab kita melabur dalam syarikat and business, so kita kena faham at least syarikat tu buat apa. Kalau company yang well established, contoh yang buat electricity supply electricity, kita tahulah syarikat tu. Tapi kalau nama pelik-pelik kita first time dengar,
kita tak tahu syarikat apa, tapi kita melabur. Dia takut ada unsur keraguan, gharar dekat situ, menjadikan pelaburan kita itu was-was nanti. So at least the basics adalah kita tahu bisnes apa dia buat, syarikat ni buat apa. So itulah yang cuba saya ketengahkan, saya bawakan untuk kita faham the business behind every company, dan apakah instrumen yang ada di dalam company tersebut, bagaimana dia melakukan operasi, profitability dia dan sebagainya. Okay, so mari kita mulakan. Radium Development Berhad, formerly known as Idaman Sejiwa Development Berhad, namanya macam tajuk drama, Idaman Sejiwa Development Berhad, formerly known. So dia dah tukar nama Radium. On the first page, dia dah bagi tajuk dia, dia punya ni ialah untuk initial public offering IPO of 800 million new ordinary shares in Radium Development Berhad, formerly known as Organisation of Listing Radium Main Market. So dia adalah IPO untuk 800 juta new shares di pasaran main market. Pecahannya untuk public 200 juta, untuk applicable untuk eligible key senior management, employee dan business associates 60 juta. Manakala untuk selected Bumiputera investor, yang ni melalui MITI, under Ministry of International Trade and Industry, 400 juta. Okay, so yang kat sini banyak. Public ada 200 juta. Ini yang kena IPO tu, melalui IPO. Yang ni of course ni under direct lah, di-issue kepada employee, key management dan sebagainya. Okey, yang ni harga kat sini masih belum ada. Okey, so kita nantikan berapakah harganya nanti, dan of course kita boleh standby lah awal lah. Okey, macam mana kita nak jangkakan untuk IPO ini nanti. Alright. So ini just dia punya acronyms lah, perkataan yang digunakan dan sebagainya. Kita go straight into page ke-20 untuk kita lihat background ataupun dia punya business directory pada page ke-20. Registered office di mana? Di Damansara Utama. Manakala head office di Jalan Sinar Sentul, Pusat Komersial Sinar Sentul, di KL. So ada dua office, satu registered office, satu lagi head office. Principal advisor, invited and placement, satu saja, iaitu Melaka Securities. Solicitor for our IPO, Iza Eng Yoh and Kit. Auditor and reporting accountant, Baker TD Montero Hang PLT. Independent market researcher, Smith Zender International Sdn Bhd. Independent valuer, Knight Frank Malaysia Sdn Bhd. Independent expert, Ipsos. Okay, dia juga independent expert. Yang ni dia buat, kalau tak silap saya, dia buat dia punya feasibility study. Issuing house, okay, registrar dia punya ni Syarisan Trico biasa. Listing stock main market, okay. Yang ni satu syariah I think belum lagi confirm, ataupun mungkin dia dah dapat, macam kena check balik. Tapi based on business model, kita nanti dah tahulah sama dia primarily business ni buat apa, adakah dia terlibat dengan benda haram ataupun tidak. So page yang ke-22, dah boleh nampak guys ni, SC approval untuk ni belum lagi dia dapat. Kemudian condition impose pun belum ada lagi. But untuk kategori kita boleh nampak berapa banyak percentage yang disediakan bagi few type of investor ataupun shareholder. Pertama, Bumiputera. So total Bumiputera shareholder yang disediakan adalah 18.25%, tu out of kesemua 100%, total 100%. So untuk Bumiputera ada 18.25% allocation, which is untuk MITI 12.5, which is quite standard. Manakala untuk balloting hanya 3.13. Untuk Nam Bumi ada 81.75%. Okay, kita seterusnya page ke-28 untuk kita lihat apakah kegunaan ataupun apakah tujuan dia didagangkan syarikat ni, kenapa dia nak go for listing. Kita boleh lihat pada page yang ke-28 kat sini. Okay, so prospectus summary. So from summary kita dah boleh tahu apa tujuan didagangkan. Utilization of proceeds
bahagian 1.2 ni, utilization of proceeds. So dia ada beberapa tujuan kenapa didagangkan. Normally orang kata dia nak disturb sebab dia nak bayar hutang. Okay. Normally it's part of lah, bukanlah mainly. Depends on company. So kita kena tahu apakah tujuan didagangkan. Yang pertama untuk acquisition of land bank. So dia nak beli tanah. So dia nak gunakan proceed daripada IPO ni bagi membuat pemilikan tanah. Kemudian untuk repayment of bank borrowing ada juga untuk bayar hutang. Ketiga untuk hotel construction. Okay, dia nampaknya dia nak bina hotel kat sini. Keempat dia untuk working capital bagi dia punya capex dan estimated listing expenses. Ini untuk bayar dekat untuk issuance of IPO lah. Dia ada cost-cost yang terlibat. Okay, so ini adalah tujuan kenapa dia go for IPO. Basically ada tiga. Ada empat. Acquisition of land bank, repayment untuk bank dan juga hotel construction dan juga working capital. Berapa persen, berapa banyak semua belum ada lagi. Belum difinalize sekali lagi dalam prospectus ni. Mungkin nanti lepas dia dah confirm bila date dan sebagainya, dia akan update lah untuk bagi kita pecahan ni. So the estimation bila nak pakai duit ni. Ada within 36 month, 24 month. Dan ini immediate lah because dia kena bayar dekat dia punya itulah. Untuk listing tu dah siap, semua kena bayar. Okay, page ke-29. Sedikit latar belakang bisnes ni. Radium was incorporated in Malaysia under company on 19 March 2013 as a private limited company under the name of Idaman Sejiwa Development Sdn Bhd. Change its name to Radium Development Sdn Bhd on 2nd September 2021. So dia baru tukar nama dia pada 2 September 2021. The company was converted to a public limited company under the name of Radium Berhad on 14 September 2021. We are a property developer, principally involved in development of high residential properties, focus on development of competitively high price residential properties in strategic location in urban Kuala Lumpur. Okay, so syarikat ni buat apa sebenarnya? Dia adalah property developer. So kita nampak kat sini first, Radium Development Sdn Bhd adalah syarikat property developer. Dia buat property jenis apa? Yang pertama untuk high rise residential properties. Okay, di area mana? Di area Kuala Lumpur. Our high rise property development comprises of condominium and service apartment. Ada dua jenis, kondo dan service apartment. Okay. As at the LDP, waktu dikeluarkan prospektus ni, we have 2 completed residential projects and 4 ongoing residential projects, 1 in future commercial residential project and 2 parcel of land for future development. Okay, so dia ada 2 yang siap, 4 ongoing, 1 untuk commercial residential project dan 2 tanah untuk kegunaan di masa hadapan. Manakala untuk revenue bagi syarikat ni since 2018 adalah 203 juta, untuk 2019 472 juta, 2020 588 dan tahun 2021 350 juta. So inilah in term of revenue. Kita akan lihat lebih details dalam table nanti. Bawah ni juga dia ada bagi little bit of competitive strength kata apa ni, kelebihan syarikat ni apa dia. So basically dia punya projek dekat strategic location which is KL, then berapa kilometer daripada KLCC. Dia dah apa ni, sebelum ni we have received good market acceptance rate untuk projek-projek dia. We have experience and hand-on key management team. We actively involved in development of affordable housing as well. Contoh macam PP AM, Prima, My First Home Scheme dan Rumah Selangorku. So tu apa ni, jenis-jenis development untuk affordable di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Kemudian dia ada land bank currently dia ada 2 land bank parcel untuk future development. Okay, future plans and business strategy. Okay, so yang ni antara proceed tujuan dia go for listing. Dia nak develop satu tanah dia tu. Dia nak bina apa? Dia nak bina hotel. So kita nampak dekat proceed dia dah cakap dia nak bina hotel. Sebab apa? Dia nak expand into management and operation of hotel. So dia nak buat hotel tu untuk build and operate sekali, bukan just build and sell. So dia nak bina hotel untuk kembangkan dia punya business. So mungkin sebelum ni is a property development, sekarang dia ada property investment. So property investment meaning sama ada dia punya aset-aset, hotel ke whatever yang lain yang boleh dapat recurring income. So mungkin dia nak masuk ke dalam business yang boleh bagi dia recurring income.
So one of it is of course hotel lah, perhotelan. Hotel jenis apa berapa banyak bilik nanti kita akan lihat dengan lebih details. Impact on IPO anda boleh baca kat sini. Of course tahun 2020 semua syarikat memang akan ada tempias, cuma sama ada in a good way ataupun in a bad way, depends on dia punya business model. Page ke-35 kita nak tengok dia punya bahagian financial. Okay, Financial and Operational Information dekat page ke-35. Kita boleh nampak sini dari segi revenue. Tadi kat atas dia dah mention. So ada peningkatan 3 tahun 2018 sampai 2020. Cuma untuk 2021 berlaku pengurangan in term of revenue. However untuk profit after tax, PAT, kita tengok pada bahagian owners of the company, 19 juta naik 127 juta. Okay, so kemudian menurun 87, dan untuk tahun 2021 menurun kepada 74 juta. Ini PAT to owners of the company. Kemudian kita lihat pada profit after tax margin, berapa persen margin dia in ratio. So 9 naik kepada 28, turun 16. Okay, naik kepada 22%. Okay, so latest untuk 2021 dia punya profit margin, profit after tax margin dia adalah 22%. So construction around that lah. So 9 ni saya tak tahu kenapa waktu ni 9%. Macam sikit sangat 9%. So 20, around 20 is I think ni lah, quite normal bagi syarikat property developer. Apa lagi kita dapat kat sini, gearing ratio. Okay, 5.8 turun. Okay, so nampak gearing nampaknya makin lama makin berkurang in term of dia punya ni lah, hutang borrowing dia sebagainya makin berkurangan, which is satu benda yang kalau berkurang tu maknanya kurang hutang, so bagus lah. Kalau tambah hutang tak semestinya tak bagus juga. It depends on tujuan dia, kemudian dia punya banyak lagi faktor lah kena tengok kalau nak tengok gearing ni. Okay? Dan juga kena compare dengan peer dia. So peer dia berapa times. So dia tak boleh compare dia alone. So kena tengok among the competitor ataupun among the peers untuk gearing. Okay, seterusnya kita lihat dengan lebih details. Tadi dah tahu proceed dia nak guna untuk apa. Basically nak beli tanah, nak develop hotel, nak working capital, dan juga bayar bank borrowing. Page ke-47 dia bagi dengan lebih details apa projek dia. Okay, untuk acquisition of land bank, we intend to allocate certain amount of million, tak bisa lagi berapa, representing personally of IPO for acquisition of land bank for which dia punya Klang Valley. So dia nak beli tanah kat mana? Kat Klang Valley. Dan pada LPD waktu prospektus dia dikeluarkan, dia masih in the midst of identifying new land which is located within Klang Valley. So belum ada exact lagi location kat mana yang dia nak beli tanah tu. So masih lagi mencari. Repayment of bank borrowing. Okay, so kat sini kita dapat satu figure, total outstanding amount iaitu 49.45 juta. Ini borrowing dia dengan bank. Pecahan dia dekat bawah ni untuk setiap subsidiaries, berapa rate dia dan standing dia berapa. So total 49.45 juta. So dia bayar, mungkin dia bayar semua, mungkin dia tak bayar semua, saya tak tahu sebab dia tak mention lagi berapa dia nak bayar. 49 juta total dia punya bank borrowing lah. Okay, seterusnya untuk hotel construction. Okay, ni jenis hotel yang dia nak bina. Jenis satu je sebenarnya. Dia nak bina satu hotel. This project will be a commercial residential development comprising one tower of Soho together with the hotel component as follow. A boutique hotel with 4-star rate furnishing. So dia nak bina boutique hotel dalam kategori 4 bintang. 5 floors with 145 units of hotel rooms. 5 tingkat, 7 floor for 5 tingkat untuk 145 hotel room, 7 floor for commercial area and hotel facilities, 1 floor for commercial area and water tank, 1 floor area for hotel lobby, 3 floor for car park including 1 floor at the shack with Soho comprising 192 base car park for kita. So inilah hotel, ciri-ciri hotel yang dia nak bina. Ada 145 bilik,
uh, total bilangan bilik tu dekat 5 tingkat. 7 tingkat ni untuk commercial area dan juga hotel facility. Kemudian ada water tank satu floor. Biasalah untuk high rise ni satu tank tu dah pakai lah. Apa water tank tu kat tengah-tengah ataupun dekat top level. Depends on dia punya tinggi. So ni mungkin dekat atas lah. Floor hotel lobby. Hotel lobby satu tingkat tapi tak ada mezzanine floor lah. Okay, dia just hotel lobby je. 3 floor car park including. Okay, so ini 3 tingkat car parking dia. Plus 1 dekat apa ni, ground floor. Okay, sudah dah lantik yang ni tadi kita nampak Ipsos this one untuk dia kaji dia punya feasibility study bagi pemindahan hotel ni. Ada juga disediakan report tu pada bahagian bawah nanti. Okay, so kita dah tahu ciri-ciri hotel dia, kita dah tahu kat mana dia nak bina hotel. Dia nak bina hotel actually dekat area mana? Mungkin Ampang. Tanah yang seluas 2.03 ekar dekat Ampang. Location ni approximately 5.4 km daripada KLCC, 6 km daripada Pavilion. Convenient access dekat MR2, prominent landmark. Okay, so kita boleh agak-agak kat mana tanah ni. Sebenarnya kat Ampang besar. So prominent landmark contohnya dekat Plaza Ampang City, dekat Ampang tu. Kemudian dekat juga kat MCT, ada bangunan Rizda, bangunan Ampang Point. Ampang Point Shopping. Bukan ada ni ke? Dah tukar nama ke? Ampang Point. KPJ Ampang Puteri, dekat Ampang Puteri juga, Mutiara International Grammar School dengan Flamingo Hotel. So kalau siapa lalu MR2 tu boleh nampak lah surrounding area ni. Flamingo kalau mahala ke arah Gombak sana, belah kiri Flamingo, belah kanan tu nampak apa KPJ Ampang Puteri. Think around that area lah. Dan juga Ampang Point tu dekat jauh sikit lah kat situ. And upon completion, we plan to set up a team approximately 100 to 120 personnel to carry the operation or management of our hotel. Okay, so ni lah target dia. Lepas dah siap, so dia akan manage sendiri dengan kekuatan staff dia 100 ke 120 orang. Okay, ini estimation of course juga dia tak bagi lagi untuk construction work, interior, untuk IT, security, contingency, professional fee dan lain-lain. But dia bagi satu figure, ni tadi GDC, nanti kita tengok kalau dia bagi kat mana tadi. Saya nampak ada satu dia bagi GDC, Gross Development Cost untuk pemindahan hotel tu. So ini dia punya status, initial submission untuk DO, Data Development Order kepada DBKL, disubmit pada tahun 2014. Kemudian dia buat revision on DO, Revision Development Order pada September 2020. Okay. Kemudian dah granted with condition daripada DBKL pada 11 November dan 8 Januari 2021. The final approve, yang ni dah approve DO pada 3 Ogos 2021. So dia dah dapat approval untuk pemindahan hotel daripada DBKL. Okay. Kemudian dia dah submit juga BP, building plan pun dia dah submit pada 2 September 2021. Okay, sebulan kemudian dia submit. Okay. As a LDP, we're waiting for approval for our building plan. So dia tengah tunggu kelulusan untuk BP. So target obtain in December 2021. Okay, so tak tahulah bila dah dapat ke belum sekarang. Target mungkin kalau ada pun comments dan sebagainya, should be ni lah within this time lah, December 2021. Sekarang dah Januari 2022. This is punya timeline, okay, untuk pemindahan hotel, commencement of construction work, kemudian receive VP of the Hotel Soho 2025, first quarter, macam lama juga, 21, 22, 23, 24, 25, 4 tahun, Oh, betul campur lagi ni. Untuk pemasangan commencement of interior, kemudian siap semua third quarter completion 2026. Okay, tambah lagi almost 2 bulan. 2 quarter. 2 quarter. So 4 tahun punya lagi lah, 4 ke 5 tahun punya projek lagi ni, sampai di completion. Alright, so itu pun nanti mungkin jadi faktor consideration anda lah. Sebab duit tu bukan dapat terus waktu-waktu ni. Dia kena construction dulu, dia kena buat commencement, then set up dia punya furniture dan sebagainya, baru boleh start operating. So in 4 years baru start dapat run dia punya hotel tu. Dia bukan dia esok tu boleh run.
So it's gonna take time, which is commencement of the hotel target third quarter 2026. Third quarter meaning bulan 9 ke atas. Okay, bulan 9 tahun 2026 nanti. Bukan sekarang. Sekarang mungkin kalau kita kata, betul ke nak buat hotel? Sebab banyak hotel tutup kan sekarang ni. Waktu MCO kan, ramai jual hotel, terpaksa tutup, bankrupt sebagainya. Boleh ke nak survive sebab hotel. Tapi this one untuk 2026 nanti, 2026. So projection tu, saya tak ada crystal ball, tak tahulah macam mana pasaran untuk 2026. Tapi kalau anda nak consider dalam analisis, so kena consider. In 2026, adakah kita masih MCO ke, masih PKP ke, masih tak boleh travel ke dan sebagainya lah. Okay, so 2026 ni cerita. Sekarang baru 2022. So in the 4 years, dia punya period. So ini untuk working capital. Masih tak tahu juga berapa estimated on listing. Okay, this one untuk brokerage. Okay, dan lain-lain di bawah ni anda boleh baca detail sebab saya takkan cover semualah. Promoter dia siapa director, the background director, apa syarikat-syarikat dia. Okay, siapa nama-nama ni semua. Mungkin ada yang anda kenal, mungkin ada yang tak kenal. Ni kenal mungkin ada yang tahu Tan Sri Muhammad Amin Nordin. Dia dulu was mayor lah untuk di BKL. So sekarang dia dah jadi sebagai one of the director the independent non-executive chairman. Okay. Kemudian lain-lain background dia, apa pengalaman dia dan sebagainya, dia punya management dah boleh baca semua as prospectus. Very transparent dah boleh tahu semua kat sini. Dulu syarikat apa dia pegang, directorship berapa persen tu dah dispose ke belum dan sebagainya pun mana boleh dapat dalam ni. So boleh baca kat sini. Kemudian kita go straight into dia punya IMR report. Okay, ataupun sebelum tu saya share satu lagi dekat sini. Okay, sebab Radian ni saya macam tak berapa familiar. So tadi saya terjumpa satu the history of group tracks okay, nama tadi Daman Sejiwa Development. The company remained dormant until PV Holding, a company in which Gah Siong was equity interest acquired 100% equity interest in ISD on July 2013. Okay, so PV ni apa? So PV ni dah boleh type je kat sini. Cari lah PV tu apa. PV. Okay, so PV development adalah Platinum Victory Development. Okay, so tahulah kalau yang ni PV Development saya tahulah. Okay, PV Holding. Platinum Victory. Dia nama dulu. Nama dulu pula. PV represent Platinum Victory. So PV memang kalau anda go through, syarikatnya dah kuat. Banyak juga projek yang dah siap. Ada Platinum Victory. So that's why bila saya tengok tadi, macam ada dua yang completed kan, macam baru sangat company kan. Tapi sebenarnya kalau PV alone, Platinum Victory ni dah banyak projek yang dah siap. Anda boleh buka lah dia punya website. Anda boleh tengok all the company ataupun company pula dia punya projek yang dah completed dan sebagainya. Okay, so dekat bahagian ni history and background page 122 lebih details berkenaan company ni. So sejarah dia dan sebagainya, apa projek dia completed. So memang banyak lah kalau PV ke projeknya. Residency Semarak Platinum, kat OUG pun ada Residency Platinum OUG, Residency Vista Wirajaya. Ni memang ada certain projek yang dah completed. Bawah ni juga ada dia punya awards yang dia pernah menang untuk Vista Sentul Resident, Platinum Splendor Residency Semarak, PV9 Taman Melawati dan sebagainya. Ni projek completed dan juga yang ongoing, gambar ongoing yang gambar crane tu, tower crane completed tu yang gambar bangunan. Kemudian yang ni future development gambar flag, ada satu kat sini nombor 7. Okey, ni semua dah completed. Okey, kemudian ini juga dia punya tracking macam tracking lah apa completed project dan sebagainya. Ini gambar bagi projek yang dah siap dan ongoing. Okey. Ini dah siap, ini ongoing.
Okay, anda boleh go through kat sini. Ni proses untuk construction, bagi property developer, proses-prosesnya, apa yang dokumen yang diperlukan dan sebagainya. Okay, seterusnya apa lagi kita boleh nampak kat sini? Expo, teknologi, quality management dan lain-lain. Okay, so now kita go straight into independent market research pada page 206. Okay, by Smith Zender, dia punya IMR report. Mari kita baca reportnya. Orang dah sediakan, kita bacalah. So this is page 208, disediakan berkenaan dengan high rise residential property market di KL dan Selangor. Of course, kalau KL, sebab kita sebut Klang Valley, so Klang Valley termasuk juga Selangor. Ini mukadimahnya, dah boleh baca. Okay. In term of population 2018 ke 2020, Selangor dan KL meningkat daripada 8.27 juta kepada 8.29 juta. Dan untuk urban, so ini untuk bandar. Yang tadi tu untuk overall. Untuk urban pula 1.19 meningkat kepada 2.02 pada tahun 2016 hingga 2019. Okay, so itu pertambahan population bagi KL urban di bahagian bandar. So compounded annual growth rate dia punya CAGR 1.88% bagi population increase. Manakala untuk yang ini development approve, investment approve ni overall. Untuk spesifik kepada development ada tak kat sini? Tak jumpa pula. So this one untuk investment lah yang approve di Malaysia dan juga untuk KL dan Selangor. Bagi consumer purchasing power, this is on the mean ataupun kita panggil average lah, average monthly household disposable income yang penduduk di KL dan Selangor was increase daripada 9,480 for Selangor increase. Okay, so dia pecah dua, KL dengan Selangor. So KL daripada 9,400 meningkat kepada 11,100. Manakala untuk Selangor ni average bukan minimum ni average. So dari Selangor 7,800 meningkat kepada 8,800. Ini untuk household income combine, suami dan isteri. Dia punya household disposable income dia panggil average kat sini. So meningkat. So CAGR peningkatan household income ni 5.41. Okay. Untuk KL dan 4.16% untuk Selangor. 5%. Okay lah. Sebab mungkin dia average lah. But normally kalau increment biasa 3%, 2% kan. Nak dapat 5% ni of course lah. Dia average mungkin ada yang promoted ke, ada yang jump ke dan sebagainya lah. Okay. Bawah ni on the GDP. Okay, GDP tak apa, dah berlaku. Bawah ni untuk demand for high rise residential property. Okay. Sebelah ni table dibagi residential property transaction in KL Selangor 2018 sampai first half 2021. Ada berapa banyak ataupun jumlah dia, berapa total value dia. So KL 5.93 bilion, Selangor 3.53 bilion. Numbers of high rise residential property transaction. Okay, ni jumlah units. Untuk KL 6,900. Untuk Selangor 9,000 183. Even though Selangor lebih banyak, tapi value dia mungkin lebih rendah. Sebab tu nampak kat sini dia punya value property tu 3.53 saja. Walaupun jumlah unitsnya melebihi Kuala Lumpur. So KL mungkin harga rumah mungkin lah mostly harga lebih mahal. Okay, bawah ni dibagi average price per unit. Untuk KL 860,000, untuk Selangor 380,000. Manakala untuk in term of supply of high rise residential property in KL Selangor. Okay, so total supply dia bagi KL warna gelap, Selangor yang warna kelabu ni sikit, cair ni. Tahun dia bagi daripada 2018, 2019, 2020 dan first half 2021. So first half 2021 pun lagi banyak daripada total overall 2 tahun 2020. Bagi
Kuala Lumpur dan juga Selangor. Ni baru first half. Oh, okay. Nice. Tapi jangan terlupa ada satu lagi, numbers of overhang. Ini masih belum terjual. Tergantung namanya. Overhang property di KL dan juga Selangor bagi tahun 2018 sampai first half 2021. Oh, latest untuk 2021 ada 7,787 property di Kuala Lumpur tergantung. Betul overhang, yang maknanya unsold unit lah ni bukannya uncompleted project. Unsold ataupun overhang kita panggil. Selangor 4,000 unit ada yang masih belum terjual. Dia dah siap, rumah tu tak ada orang beli. Itu ni pun kena consider dalam property property investment ke, property anda punya Nissan dan sebagainya lah. Market drivers, apakah faktor-faktor yang menggalakkan ataupun demi catalyst bagi property development? Urbanization drive to growth demand in okay. So urbanization lah, orang pindah ke bandar, dan juga pertambahan populasi di bandar. Establish infrastructure of course KL dengan Selangor, facilities itu, infrastructure amenities-nya lebih maju berbanding dengan suburban ataupun rural area. Kemudian economic growth, significant growth opportunity. Okay, so of course dengan peluang pekerjaan, banyak projek di KL dengan Selangor akan mampu untuk menarik orang. Kemudian in term of business and economy di bahagian KL ataupun Greater Klang Valley ni lebih besar lah. Kemudian government initiative on affordable housing dan lain-lain. So anda boleh baca kat sini dia punya report, bahagian IMR report tadi. Dan juga dibagi beberapa kompetitor ataupun key industry player dalam bidang high rise property development di Kuala Lumpur dan juga Selangor, mainly macam IJM, Masing, UAM, UOA, Radium Group, Sunway, Skyward. So dia punya kat sini Radium Group, size dia group revenue 588 untuk report 2020 dia 588 juta okay. Macam IJM 5.8 billion. Ni untuk KL area saja 5.8 billion dia punya GDV GDV, Gross Development Value. Kemudian kedua tertinggi dekat sini Sunway Sunway 3.8 3.8 billion, dan keempat Masing so Masing 1.5 billion. Banyak kita tengok projek Masing juga. Kelima 3, 4 okay, 1, 2, 3, 4. Yang keempat UEM 1.1 billion. Alright, so dah lain-lain lah. Okay, this is untuk hotel industri di KL. Ni berapa nampak kat sini drop sebab 2020 MCO orang tak boleh masuk dan sebagainya. Memang nampak significant drop untuk numbers of hotel guests and average occupancy rates of hotel in KL. Okay, dekat sini numbers of hotel room di Kuala Lumpur nampaknya semakin tahun makin bertambah, kecuali dekat 2019 dan juga 2020 ni ada sedikit drop lah. Mungkin dah tutup hotel tu tak beroperasi tu, numbers of hotel pun juga berkurang Okay, so lain-lain dekat sini bahagian IMR dah boleh baca. Bawah ni dibagi sekali dengan Ipsos yang keluarkan report untuk feasibility study, feasibility study bagi pembinaan hotel. Okay, so yang ni executive summary for hotels feasibility study comprising 145 room, boutique hotel with 4 star furnishing. Nama projeknya, ini detailsnya bilik satu bilik ada 125 units. Size dia daripada 450 kepada 500 square feet. Rate satu malam RM400. 2 bedroom ada 20 units. Satu bedroom with living hall and jacuzzi. Ini border juga 20 units. Satu malam 550. Okay, so ni satu bilik ada living hall, juga ada jacuzzi 550 satu. Rate dia lah, ni estimate rate dia. Okay, ni gambar artist impression. Okay, gambar hotelnya mungkin bentuk begini. Apa lagi kita dapat kat sini? Okay, population. Ini lebih details. Ni yang ni
Fizi study lebih details kepada pemindahan hotel tadi. Yang tadi kepada property development. Bahagian IMR report more on property development. Dan sikit bagi hotel. Tapi yang ni more on focus on hotel tadi. Nak buat Fiji, nak buat hotel tadi. So anda boleh baca kat sini lah. Dengan lebih details pada bahagian Fizi, Fizi report, Fizi study. Dia bagi sekali kat sini. Okay. Ni kompetitor hotel dia, Flamingo of course dekat dengan dia. Satu malam 100 ke RM250, 3 bintang punya hotel. Ada Oakwood Hotel, Intercontinental, ni 5 star lah. Chorus, W Hotel, W Kuala Lumpur, kat Telampang juga. Escort, Jalan Pinang. Oh, Escort 4 star, okay. PMB 4 star, Elimo 4 star, okay. So di kompetitor dia mostly is 4 star dan juga of course yang nearby location dia. Lain-lain data semua dia bagi kat sini, dia boleh go through one by one. Okay, I think that's all from me untuk kita punya berdasar hari ini bagi prospectus IPO Radium Development Group. Okay, dalam sektor mainly dalam property development, tapi dia nak venture into the hotel punya business. So hopefully you guys gain something, dan thank you so much kepada yang dah share, dan juta terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini. Dan mungkin ada pada anda yang nak buka ataupun nak apply IPO. So nak apply IPO ni anda kena ada account CDS lah. So kalau anda nak buka account CDS untuk apply IPO sama ada melalui BT ataupun melalui eIPO, anda boleh hubungi saya. Dan sekiranya anda ingin subscribe ke private mandate, satu private mandate sih yang mana dalamnya dia ada saham, dia ada unit trust, dia ada fixed income, so dia combine semua dalam satu private mandate. Dan untuk kategori saham, dia bukan hanya sekadar saham yang dah didagangkan, so fund manager juga dia boleh belikan untuk anda ataupun investkan untuk anda untuk kategori IPO, which is dia punya primary market. So kalau yang dah listed tu kita panggil secondary market lah, main market ke ace market ke kan, yang sama ada dalam blue chip ke mid cap, small cap sebagainya. So itu yang dah listed secondary market. So untuk private mandate yang ni special sebab kita bagi mandate dekat fund manager, okay, you boleh invest juga untuk clients, bagi pihak client carikan IPO mana yang sesuai, mana yang boleh you rasakan bagus, so you apply siap-siap untuk client. So client tak perlu apply melalui IPO ataupun melalui BT. Let the fund manager select which IPO sesuai untuk you, berapa banyak nak apply, dan bila nak jual dan sebagainya. Okay, so itu kita ada satu special private mandate yang itu. Sekiranya anda berminat, juga boleh hubungi saya, boleh PM saya ataupun boleh klik link yang saya sediakan untuk dapatkan servis private mandate yang sangat special ni, sebab dia ada combination unit trust, saham, dan saham tu pula ada lagi private placement, dia ada IPO, dan main market yang biasalah. Okay, so thank you so much sekali lagi, dan hopefully kita jumpa dalam sesi yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang berbeza dan yang lebih power insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.